Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Hadis yang ke-15. Muka surat 26. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Rumh ibn al-Muhajir al-Misri qala anba'ana al-Laits ibn Sa'd an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair anna Abdullah bin Zubair haddathahu anna rajulan min al-Ansar khasama Zubaira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shirajil harrah allati yasquna biha an-nakhla faqala al-ansari sarihil ma'a yamurru fa'aba alayhi fakhtasama inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isqi ya Zubair thumma arsilil ma'a ila jarika faghadiba al-ansari faqala ya Rasulullah an kana ibn ammatika fatalawwana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zubair isqi thumma ihbisil ma'a hatta yarji' ila al-jadri qala faqala Zubair wallahi inni la ahsibu hadhihi al-ayah nazala fi dhalika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Az-Zubair katanya bahawa seorang lelaki Ansar berbantahan dengan Az-Zubair kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan laluan air yang mereka menyirami pokok tamar dengannya. Sahabat Ansar itu berkata, lepaskanlah air itu mengalir. Beliau enggan, lalu mereka berdua membawa kis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, siramlah dahulu wahai Zubair, kemudian lepaskanlah air kepada jiran kamu. Tiba-tiba si Ansar naik marah seraya berkata, wahai Rasulullah, adakah kerana dia ini sepupumu? Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini baginda marah. Kemudian baginda bersabda, siramlah wahai Zubair, kemudian tahanlah, jangan lepas sehingga ia menyerap ke batasan sekeliling pokok tamar. Ayat ini perawi berkata, Az-Zubair berkata, demi Allah sesungguhnya saya mengira ayat ini turun berhubung dengan perkara ini. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman, sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak berasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi hadis yang ke-15 ni masih lagi di bawah bab mengagungkan hadis Nabi SAW. Maknanya seseorang itu hendaklah mengenepikan pendapat dia, pandangan dia, dan dia hendaklah menerima sepenuhnya apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi hadis ni Imam Ibnu Majah dia ambil daripada Muhammad bin Rumh ibn al-Muhajir. Ibn al-Muhajir itu sekali ya. Sekali ya. Salah. Ibn al-Muhajir. Ibn Muharrar Ibn Salim Al-Misri, yang ni At-Tujibi, gelar dia tu At-Tujibi. Beliau seorang yang siqah, lagi teguh. Abu Daud berkata, Nasai berkata, Abu Daud kata beliau siqah. An-Nasai berkata dia tidak pernah tersalah dalam satu hadis pun. Mana dia seorang yang cukup cermat. Muhammad bin Rum ini
seorang yang cukup teliti sehingga dikatakan oleh Imam Nasa'i beliau tidak pernah tersalah dalam satu hadis pun. Kemudian beliau mengambil hadis ni daripada Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad ni terkenal sebagai Imamul Misr, Imamu Ahli Misr, imam pemimpin kepada penduduk Mesir. Seorang yang siqah, teguh, faqih dan imam yang terkenal. Imam Al-Laits bin Sa'ad ni, dia salah seorang daripada ulama', ia ada mazhab dia juga sebenarnya. Tapi mazhab dia tu pupus. Sebab apa? Sebab tidak ada anak-anak murid ataupun anak murid kepada anak murid dia yang meneruskan, menyebarkan pendapat-pendapat dia ni. Jadi pendapat seorang imam itu kadang-kadang disambut, disokong, diperpanjangkan oleh anak murid dia tu sehingga terbentuk mazhab. Jadi Laits tu sendiri dia adalah imam, ada mazhab dia, tetapi mazhab dia tu tak lama. Disebutkan oleh Yahya bin Bukair, tidak pernah aku lihat orang yang aku lihat ni seperti Al-Laits, dan tidak ada yang lebih sempurna daripadanya. Beliau seorang faqih, seorang yang fasih bahasa Arab, seorang yang pandai dalam qiraat, nahwu, hadis dan syair. Kata Ibnu Hibban, beliau ni di kalangan pemimpin penduduk zamannya itu, orang yang utama pada fiqh, pada wara', ahli ilmu, dan pemurah pula. Jadi Al-Laits ni dia mengambil daripada Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni nombor 36 tu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kadang-kadang panggil Ibnu Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri pun jala juga. Muhammad Az-Zuhri pun jala juga. Zuhri ni guru pada Imam Malik lah. Guru kepada sekalian muhaddisin. Jadi kalau kita belajar hadis tu, Zuhri, Ibnu Syihab itu orang yang sama, dan hadis dia begitu banyak sekali dalam kitab-kitab hadis ni. Beliau adalah orang alim di Hijaz dan juga di Syam. Al-Laits kata tidak pernah aku melihat seorang alim ia lebih banyak menghimpunkan ilmu berbanding daripada Syihab. Imam Malik berkata Ibnu Syihab ni di antara orang yang paling pemurah dan paling bertakwa dan tidak ada tandingannya. Jadi dia terkenal dengan Zuhri dan juga Ibnu Syihab. Kemudian Ibnu Syihab ni dia mengambil daripada Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ni dia anak saudara Aisyah, anak murid utama Aisyah, Urwah bin Az-Zubair lah. Urwah bin Az-Zubair ni bin Awam bin Khuwailid Al-Asadi Abi Abdillah Al-Madani. Ibnu Sa'ad berkata beliau seorang thiqah, banyak meriwayatkan hadis, faqih, alim, teguh, lagi dipercayai. Al-Ijli berkata beliau tidak melibatkan dirinya sedikit pun dalam fitnah yang berlaku, mana krisih di antara sahabat dan juga krisih antara ayah dia ni, abang dia, Abdullah bin Az-Zubair. Nanti kita akan baca, cuma tak ada tak panjang nota Abdullah bin Az-Zubair tu. Jadi fitnah berlaku zaman sahabat antara Aisyah dengan Ali. Begitu juga krisih antara abang dia tu Abdullah bin Az-Zubair dengan Hajjaj. Urwah berkata jika Aisyah meninggal dunia pada hari ini aku tidak menyesal kerana aku mengingati setiap riwayatnya. Maknanya beliau ni begitu cermat, begitu teliti, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengambil semua hadis Aisyah. Jadi kalau dia mati, jika Aisyah mati, lah ni pun aku tidak terkilan lah. Maknanya dia ngaji habis lah. Kalau kita ni nak ngaji dengan tok guru, dah. Hari nak pergi ngaji tok guru mati dah. 2-3 kali pergi ngaji dengan tok guru tu mati saja kita. Jadi kita nyesal, rugi tak ngaji dulu. Jadi di sini kita boleh faham cara Urwah bin Az-Zubair ni dia memanfaatkan guru yang ada. Maknanya kebetulan mak saudara dia tu Aisyah, isteri Nabi. Tak, jadi dia melazimi guru dia tu. Sebab dia tu kata kita nak ngajar setakat kita nak ngajar.
dan kita peceng ke, tak sengaja dah susah pula kita. Jadi masa dia tengah ngajar itulah kita perlu bersungguh menuntut ilmu. Beliau meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah mengikut pendapat yang sahih, makna ada khilaf lah. Kelahirannya itu di awal khilafah Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab. Kemudian beliau mengambil riwayat ni daripada abah dia, Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair ni Al-Qurashi Al-Asadi Abu Bakr Al-Madani. Beliau merupakan anak muhajirin pertama yang dilahirkan di Madinah. Ibunya Asma bin Abi Bakar mengandungkannya ketika berhijrah ke Madinah. Beliau dilahirkan di Quba dan Abu Bakar mengazankan di telinganya. Asma membawanya kepada Rasulullah SAW untuk ditahnik dan didoakan dengan keberkatan. Itu secara ringkas cerita Abdullah bin Az-Zubair. Cerita Abdullah bin Zubair ni kalau dalam sirah sahabat panjang lah. Dalam sirah sahabat dia panjang. Kenapa? Kerana beliau ni telah menjadi khalifah di Mekah. Setelah daripada kematian Yazid bin Muawiyah pada tahun 64, dia dapat menguasai Hijaz, orang bai'ah pada dia, dia jadi khalifah. Jadi dia diakui sebagai Amirul Mukminin. Jadi pada ketika itu walaupun di Dimash ada khalifah, sini pun ada khalifah, tapi zaman itu kita tak boleh nak itu mana sangat. Sebab apa? Sebab masalah komunikasi. Masalah komunikasi, fitnah macam-macam berlaku. Jadi beliau dibaiat tu kerana tempoh lepas daripada Yazid meninggal dunia tu tak ada orang yang dapat layak menggantikan Yazid bin Muawiyah. Nak boleh kau latih Muawiyah bin Yazid, kalau tak silap itu lama lepas pada tu. Jadi pada waktu itulah orang-orang di Hijaz tu mereka sepakat bai'ah kepada Abdullah bin Az-Zubair. Itu secara ringkas lah. Jadi beliau ni dia meninggal dunia, mati syahid kerana dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf di Mekah pada tahun 73. Pada tahun 73. Jadi Abdullah bin Zubair ni dia meriwayatkan hadis ni. Dalam setengah riwayat, dalam riwayat Bukhari, yang menceritakan hadis ni adalah Az-Zubair sendiri. Az-Zubair sendiri. Sebab nak kata Az-Zubair ni dia dengar sendiri hadis ni daripada Nabi, agak payah sebab umur dia tu ketika Nabi wafat lebih kurang 10 tahun. Abdullah bin Zubair ni sebab dia beranak di Madinah. Kita kata budak mula-mula dilahirkan di Madinah. Orang muhajirin yang pertama dilahirkan di Madinah, Abdullah bin Az-Zubair lah. Jadi ketika baginda wafat tu, pada ketika dia umur 10 tahun ataupun 11. Jadi peristiwa ni dia tak ada. Jadi boleh kita kata Abdullah bin Zubair ni dia ambil riwayat ni daripada ayah dia. Cuma dia menceritakan tu tentang ayah dia. Jadi hal ini boleh kita katakan sebagai mursal sahabi. Jadi Abdullah bin Zubair ni dia tidak dengar sendiri daripada Nabi. Dia tak ada dalam peristiwa ni. Cuma dia dengar daripada ayah dia, Az-Zubair. Dia dengar daripada ayah dia, Az-Zubair. Jadi cerita dalam hadis ni, sebelum tu kita pergi kepada Az-Zubair ni. Az-Zubair. Zubair ni ayah kepada Abdullah. Ayah juga kepada Urwah. Ni Zubair ni, beliau adalah suami kepada Asma binti Abu Bakar. Maknanya menantu Abu Bakar. Dan dalam terjemah yang kita baca tadi, dia adalah sepupu Nabi SAW. Kerana apa? Kerana mak dia tu Safiyah. Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib ni adik-beradik ayah dia lah. Adik-beradik ayah Nabi. Safiyah binti Abdul Muttalib ni mak saudara Nabi SAW. Jadi Safiyah ni ibu kepada Az-Zubair. Ibu kepada Az-Zubair. Sebab itulah dalam hadis itu kita baca angkana ibnu ammatika. Buat sepupu kamu kau. Kamu apa tu saya lagu ni Rasulullah. Maknanya apakah kerana
anak saudara mocikmu, mocik kamu. Jadi ibu Az-Zubair itu Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Zubair itu Zubair ni Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Kalau kata Khuwailid ni siapa dia? Khuwailid ni ayah kepada Khadijah. Ayah pada Khadijah. Jadi dekat benar tu. Khuwailid tu kira-kira Khuwailid tu adalah tok dia. Tak? Jadi mak saudara kepada Zubair bin Khuwailid. Maknanya Zubair ni anak saudara Khadijah. Anak saudara Khadijah. Awam, ayah dia bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Maknanya dia anak saudara Khuwailid. Jadi beliau ni kira-kiranya apa dah? Anak saudara sahabat Nabi lah. Tak? Anak saudara sahabat Nabi. Dan dalam masa yang sama Zubair ni adalah birah Nabi. Birah Nabi. Zubair ni berkahwin dengan Asma. Zubair berkahwin dengan Asma. Asma binti Abu Bakar. Jadi Zubair ni menantu Abu Bakar. Itu keluarga keluarga sahabat. Jadi cerita dari dalam hadis ni ada seorang lelaki daripada Ansar, nombor 39 ni. Dalam riwayat Bukhari dinyatakan beliau adalah ahli Badar. Sahabat Ansar, seorang Badar. Dia telah berbatah, mana dia ada kes dengan Zubair, lalu dia pun mengangkat kes ni mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak puas hati ni? Berkenaan dengan apa? Berhubung dengan laluan air yang mereka menyirami pokok tamar dengannya. Mana di Madinah tu kawasan penanaman tamar, tak? Dia ada saluran air lah. Tepat kita kata daripada telaga ke, air tu mari daripada telaga, ada sebutir telaga, tak? Air tu akan melalui saluran dia, ada anak sungai ke, tali air ke. Ataupun itu air tu daripada lembah. Bila banjir, bila air hujan lebat turun, dia akan melalui kebun-kebun ni. Boleh jadi belakang. Jadi kebun, dari segi kedudukan kebun ni, sehingga mereka boleh berbalah ni, kebun Zubair sini, ni tempat air. Tempat air. Jadi air tu dia ada saluran, dia termasuk dalam kebun Zubair dulu. Kemudian kebun sahabat Ansar ni. Jadi sahabat Ansar ni, dia menuntut supaya masuk dalam kebun dia dulu. Masuk kebun dia dulu, barulah lepas balik masuk dalam kebun Zubair. Dia minta lagu tu. Jadi sahabat Ansar ni berkata, lepaskanlah air itu mengalir. Beliau enggan. Mana beliau enggan ni, Zubair enggan, lalu mereka berdua membawa kes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, siramlah dahulu wahai Zubair. Maknanya kamu yang dekat dengan sumber air ni, kamu dululah terima air tu. Jadi lepas pada kamu ambil hak mana kamu perlu, kamu lepaslah. Air tu biar turun bawah pula. Pergi pula masuk dalam kebun Ansar ni. Jadi sebabnya kebun Zubair tu dia lebih dekat dengan punca air. Nombor 40. Orang yang berada jauh daripada air tidak berhak mendapat air daripada saluran air sehingga orang yang terdekat dahulu memperolehinya. Dia kena orang yang dekat dululah dapat, barulah orang yang jauh tu dapat. Jadi dia balas ni dalam nota tak apa, kita baca pandai. Tiba-tiba si Ansar naik marah seraya berkata, wahai Rasulullah, kamu buat keputusan lagu ni maknanya Zubair dulu dapat air, baru aku dapat air ni. Adakah kerana dia ni sepupumu? Dia ni anak kepada Safiyah, mak saudara kamu. Tak, kamu memberi hukuman tu dengan berpihak
kepada dia, kepada Zubair. Apakah kerana dia tu anak saudara, anak sepupu kamu, maka kamu beri menai pada dia. Jadi di sini macam dia bantahlah hukum Nabi ni. Jadi dalam nota 39 tadi, beliau ni adalah ahli Badar, sahabat Ansar ni. Dalam riwayat lain kata beliau adalah ahli Badar. Oleh itu tutur katanya sedemikian Allah kerana dia dikuasai oleh marah bukan nifak. Iki marah mana sifat sebagai manusia tu, manusia ya kita kata pongoh bekal ni menguasai diri dia pada waktu tu. Ada ulama kata bila dia kata lagu ni dia orang munafik. Tu ada pensyarah hadis kata munafik dia ni. Sebab dia kata lagu ni pada Nabi. Kerana botak dia ni sepupu kamu, jadi kamu berlaku dalam kepala kita bahawa dalam riwayat Bukhari sahabat ni sahabat Badar. Bila sahabat Badar lah hai. If'alu ma syi'tum inni qad ghafartu lakum. Nabi kata kepada sahabat Badar ni, Hatib bin Abi Balta'ah, buat keampunan daripada Nabi sebab pesing ni dia tidak akan buat satu yang salah. Kalau dia buat satu benda yang salah, dia akan bertaubat. Jadi bila kita letak dia ni sahabat Badar, sahabat yang istimewa, mungkin dia menentang Nabi pada waktu ni. Jadi untuk kita kata dia munafik tak sesuai. Jadi paling tidak kita kata dia salah lah. Sebab manusia ni dia tidak sunyi daripada kesilapan dan dia tidak maksum. Kemudian nombor 41, apa yang berlaku kepada sahabat Ansar ini ialah kerana didorong oleh perasaan amarah, bukan berniat untuk menentang Nabi. Dia hanya mengaitkan keputusan baginda dalam bab perdamaian ini dengan hubungan kekeluargaan baginda dengan Zubair. Jadi nampak pada dia tu macam Nabi tu menghukum dia tu dengan zalim. Mana dia tidak dapat air. Dia rasa dia tidak dapat air, dia dizalimi. Pada sangkaan dia, sedangkan tidak. Tak mungkin Nabi zalim. Jadi cerita, maknanya kalau kita tengok dari segi zahir kata-kata dia ni sesuai dengan tajuk Imam Ibnu Majah di sini, kena mengagungkan hadis Nabi. Kemudian ayat yang pula yang dianggap berkaitan dengan peristiwa ni, ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Az-Zubair tu menunjukkan bahawa orang yang menentang dosa Nabi ni dikira sebagai kufur. Sebab itulah ulama seperti Daudi kata munafik ni. Tapi kita sebagai orang yang belajar hadis, baca apa yang berlaku dalam hadis ni, konflik sahabat, perbalahan sahabat sesama mereka ni, kita jangan cepat kata sahabat ni munafik kerana dia balas lagu ni. Sebab kita kena mengambil kira banyak perkara. Perkara yang pertama, sahabat Ansar ni, dia kata lagu ni pertama kerana sifat amarah dia. Bukan dia nak tuduh Nabi tu nak zalim pada dia. Ataupun pada perkiraan dia, Nabi buat keputusan lagu ni macam satu bentuk mesyuarat. Bukan hukum penyelesaian macam di mahkamah dak, ni macam runding. Macam Nabi buat lagu ni dalam bentuk rundingnya, mesyuarat. Bukan dalam bentuk kehakiman. Sebab kalau kata kehakiman tak boleh dia bantah. Ni macam mesyuarat. Maknanya macam kita kecek dulu dengan lawyer, dengan tu hakim luar mahkamah. Jadi kita boleh kecek lah. Cerita gini lebih kurang. Tapi bila duduk dalam mahkamah tak boleh. Lepas daripada cara di mahkamah kita nak bantah keputusan hakim tak boleh. Jadi apa yang dibantah oleh lelaki Ansar ni, kerana dia nampak ini adalah satu bentuk mesyuarat Nabi, rundingan Nabi dengan Zubair. Jadi dia nampak macam Nabi ni mengambil kira pandangan dia tu kedudukan Zubair. Sebab itulah Nabi kata kepada Zubair dulu. Bukan dia bermaksud Nabi tu menzalimi dia dalam bab hukum. Cuma dia nampak Nabi berpihak pada dia tu atas rasa ini mesyuarat, rundingnya, bukan memutuskan kes. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kita kena tengok di sini, peristiwa ni berlaku ni bila? Peristiwa ni berlaku bila? Peristiwa ni berlaku peringkat awal ni. Dan hal lebih munasabahnya peristiwa ni berlaku sebelum turun ayat ni. Peristiwa ni berlaku sebelum daripada turun ayat. Jadi bila peristiwa ni berlaku sebelum daripada turun ayat, mana peringkat awal Islam, umat Islam pada ketika tu dia masih lagi dalam proses kita kata belajar lah. Belum mantap lagi iman, ilmu dalam diri mereka. Jadi mereka belum mengetahui lagi dengan kukuh kaedah-kaedah berhubung dengan perkara ni. Maka sebab itulah berlaku terkeluar kata-kata ni daripada mulut beliau. Tetapi bila kata telah turun ayat ni, dah ucapan lagu ni tak boleh diterima dah, tak ada kemaafan. Jadi sebelum daripada tu ayat, bantahan lagu ni pada Nabi boleh diterima lagi. Sebab keadaan itu maknanya macam proses belajar lagi bagi sahabat. Tetapi bila Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, maka sama sekali seorang itu tidak boleh membantah keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Nak rasa tak puas hati sikit pun tak boleh ada. Kena terima dengan sepenuhnya keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian satu perkara lagi, dalam hadis ni tak disebutkan nama sahabat Ansar ni. Cuma ada identiti sahabat Ansar yang kedua, ahli Badar. Nama tak terubih. Nama tu tak dinyatakan. Mana cerita ni perbalahan yang berlaku dalam keluarga Zubair. Dah. Jadi berlaku antara Zubair dengan lelaki Ansar ni. Cerita ni diketahui di kalangan keluarga Zubair sahaja. Jadi keluarga Zubair lah yang menceritakan hadis ni kepada Zuhri. Maknanya hadis ni dia mari daripada Zubair, turun pada Abdullah bin Zubair, turun pada Urwah, barulah pergi kepada Zuhri, Ibnu Syihab Zuhri. Jadi kita boleh tengok di sini peristiwa ni melibatkan seorang sahabat Ansar. Identiti nama sahabat Ansar ni tidak diketahui. Maknanya keluarga Az-Zubair ni dia jaga maruah sahabat ni. Nama tak sebut dengan spesifik. Maknanya sahabat ni dia telah lakukan satu kesilapan dan dia bertaubat. Dia bertaubat kepada Allah SWT, minta maaf dengan Nabi. Jadi nama dia tu tak disebut. Sebab orang yang telah melakukan kesilapan dan dia telah bertaubat, kita tak boleh nak ukit kesilapan dia tu. Maka sebab itulah keluarga Az-Zubair ni dalam menceritakan hadis ni dia tak sebut nama siapa ke lelaki Ansar ni. Mana dia kekal sebagai mubham. Mubham dia panggil dalam istilah hadis mubham. Mubham ni mana sama-sama. Identiti adanya sahabat Ansar, sahabat Badar. Nama sahabat dia, kabilah mana tak tahu. Jadi walaupun kita kata sahabat Badar ada 313 ataupun 317. Boleh nak cari. Tapi tak ada pasal kita nak cek sore-sore tu. Nak tahu siapa dia. Tak perlu. Tak payah kita nak trace nama siapa dia ni. Sebab ini satu kesilapan yang besar yang dia telah buat pada hadapan Nabi dan dia telah bertaubat. Maka identiti dia tu perlu disamarkan. Jadi Nabi bila kata lagu tu jadi Nabi marah. Berubah. Kemudian baginda pun bersabda, mana Nabi pun buat keputusan lah dengan tegas. Mula-mula tu macam Nabi kata, kamu jiru air tu, lepas tu kamu lepas lah. Dan Nabi tak sebut qadar berapa. Tapi bila Nabi buat keputusan ni, Nabi kata, siramlah wahai Az-Zubair. Kemudian tahan air tadi, sehingga air tu menyerap ke batasan sekeliling pokok tamak. Maknanya dia ada, orang Arab ni dia akan buat macam di keliling pokok tamak tu dia ada tu macam tinggi. Dalam riwayat lain kata sekadar buku lali. Tinggi tu.
Skoda buku lali tinggi. Mana nak suruh air tu dia jadi takung mata. Tak boleh banyak sangat. Kalau kita kat macam batas padi lah. Contoh maknanya air tu ada banyak mana setakat tu je. Jadi bila lebih juga lepas lah. Boleh duduk sipir je. Sebok pula. Jadi biar ada air setakat tu, kemudian kamu lepas. Maknanya kamu ambil air tu sekadar kamu perlu setakat tu dan kamu tidak boleh sipir lebih. Kena beri korang pula. Ni sebab air ni, air, tali air, gapo semua ni dia panggil dalam bab marafik. Marafik ammah. Kemudahan umum. Yang dikongsi bersama. Jadi tak boleh kita nak kata kita seorang. Macam kita kata jalan rumah kita lah. Jalan rumah kita tu tak boleh kita nak parking kereta kita macam skala kan di perumahan tu. Ni belakang rumah ni. Dah. Jadi ada lorong tu. Dah. Jadi kita pun kereta buruk kita situ. Dah. Sedangkan orang perlu nak lalu. Ataupun kita tak bata, kita letak pasir ke apa semua, tak tahu projek bila. Sedangkan orang ada masanya orang nak guna lalu yang belakang tu. Tu panggil marafik tu. Kita berkongsi saluran air. Kita berkongsi jalan laluan nak masuk ke rumah masing-masing. Dan satu lagi kita ni berkongsi lokal. Air buah tu kita berkongsi juga. Jadi kalau orang tak faham, dia buat renovate rumah dia, dah. Lokal tu dia konkrit juga. Tutup habis. Jadi sumpah lah. Bila banjir boleh padah lah. Jadi hak untuk melepaskan air buangan tu, itu benda yang diambil kira dalam pekoh. Dia panggil marafik. Maknanya ada saluran air bersih masuk dan ada saluran air buah. Kena ada dua tu. Jadi nota 42 ni, kadar yang berhak diperolehi oleh orang yang berada di bahagian atas atau bahagian yang dekat dengan air ialah air sampai ke paras batas yang diperbuat untuk menyekat air. Iaitu qadar setinggi buku lali. Qadar. Lepas pada tu barulah air itu dilepaskan kepada tanah yang lebih jauh daripada saluran, daripada punca air. Jadi dia dalam bab ni orang itu kena bertimbang rasa lah, ataupun dia tunggu giliran dia. Ni kalau kita kata dalam keadaan biasalah air itu cukup. Kalau kata air tak cukup tu lain kira. Perawi berkata, perawi ni sama ada Urwah, Urwah ataupun Ibnu Syihab. Kalau kita kata Ibnu Syihab tu sempat bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Perawi berkata, sesungguhnya Az-Zubair berkata, demi Allah sesungguhnya saya mengira ayat ini turun berhubung dengan perkara ini. Jadi hal ini kalau kita belajar dalam bab asbabun nuzul, kita tidak boleh secara spesifik, secara tetap, secara putus mengatakan bahawa peristiwa ini sebab kepada turun ayat. Tidak. Sebab perawi Abdullah bin Zubair kata ni, wallahi inni la asibu. Aku kira, aku anggap. Jadi sahabat ni bila dia kata turun ayat ni berkenaan dengan peristiwa ni tu, ayat ni berkenaan dengan peristiwa ni, dari segi kaedah kita belajar dalam kitab Fawzul Kabir itu belum tentu lagi, belum pasti lagi peristiwa ni jadi sebab kepada turun ayat. Seperti kita kata tadi, lebih munasabahnya peristiwa ni berlaku sebelum pada tu, kemudian baru turun ayat, tetapi tidak berarti peristiwa ini sebab pada turun ayat. Sebab la asibu hadil ayat nazala fi dzalika, lafaz ni boleh jadi dengan mana peristiwa ni boleh dikaitkan dengan ayat ni. Ayat ni boleh merangkumi peristiwa ni. Maknanya ada kaitan. Mana ngecik juga kita kata. Ada kaitan juga peristiwa ni dengan ayat ni. Tapi nak kata sebab kepada turun ayat ni, tidak. Ayat ni merangkumi peristiwa ni. Peristiwa ni ada kaitan dengan ayat ni. Maknanya kes tu, masalah tu dalam rangkumi ayat ni. Mana kena beringat. Mana semula-mula, mana lepas daripada peristiwa ni berlaku antara Zubair dengan sahabat Ansari ni, jangan siapa pun yang berani
membantah. Sebab Nabi marah tu. Cuma Nabi marah pada ketika tu, Nabi tidak hukum dia sebagai munafik. Nabi tak kata, kamu munafik ni, bantah keputusan aku. Kamu ni sampai kafir, bantah keputusan aku. Tidak. Sebab itu peringkat awal. Jadi kita tengok dalam hadis-hadis ni, begitu juga dalam surah lain, Nabi tidak menghukum orang ini sebagai munafik ataupun sebagai kafir. Ini bererti peringkat awal. Sebab kalau kita tengok kepada ayat ni, kita tengok pada cerita ayat ni, Allah Ta'ala menafikan iman tu. Fala wa rabbika. Fala wa rabbika. Sebab ayat ni kata dengan sumpah ni, demi Tuhanmu wahai Muhammad. Fala wa rabbika. Maka tidak boleh demi Tuhan kamu. Jadi bila ada qasam, bila ada sumpah, mana benda ni berat. Bukan benda main-main. Nafi pula iman. La yu'minuna. Mereka tidak akan beriman. Tidak dikira beriman. Setengah ahli tafsir kata tidak sempurna iman. Sehinggalah mereka itu menghakimkan engkau. Mana mereka tu bila berlaku pergeseran, perbalayan sesama mereka, mereka kena jumpa Nabi. Nabi lah yang buat keputusan. Kemudian bila Nabi buat keputusan, mereka kena terima dengan sepenuhnya keputusan yang dibuat oleh Nabi. Mana kalau dia bantah, kufur lah akibat. Jadi ayat ni ada kaitan dengan peristiwa ni, cuma tidak dari segi sebab kepada turun ayat. Kemudian pedoman daripada hadis ni, yang pertama, hakim memutuskan kes pihak yang berbalah berdasarkan apa yang dilihatnya sebagai hak yang jelas. Mana hakim ni bila ada orang akad kes kepada dia, jadi dia kena dengarlah keterangan daripada kedua-dua pihak. Kemudian berdasarkan apa yang dilihatnya sebagai hak yang jelas. Mana hak sekarang ni dalam bab ni, oleh kerana Zubair tu dia dekat dengan air, dialah yang berhak. Selepas mencadangkan mereka supaya berdamai. Jadi dia kalau boleh benda ni, damailah, mana orang tu kena tahu akui hak masing-masing. Hak masing-masing, hak apa? Kalau orang yang berkongsi buat syarikat, dah balah. Jadi masing-masing tu nak bahagia dia ataupun hak dia. Jadi dia kena bermula dengan berdamai. Ada timur cadangan daripada pihak pendamai dan pihak lawan telah menolak untuk berdamai, maka pada ketika itu hakim kena buat keputusan. Yang kedua, tuntutan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan marah dan redha, malah dalam semua keadaannya. Maknanya kita kena tengok Nabi ni, bila mana dia dalam keadaan dia senang, keadaan biasa, dan juga dalam keadaan Nabi marah lagu mana akhlak Nabi. Jadi kita kena ikut. Sebab Nabi sebagai manusia ada juga marah. Kalau kita kata Nabi tak pernah marah, tipu. Nabi ada marah juga. Jadi marah Nabi itu marah kerana orang itu menuntut lebih daripada hak dia di sini. Orang itu cuba nak ambil hak orang sepatutnya. Sebab dalam bab ni, dia lebih berhak terlebih dahulu mendapat air Zubair. Tiba-tiba orang ni dia nak dia dulu. Jadi Nabi marah. Jadi marah pun dalam keadaan tenang ni. Tidak kata Nabi hukum dia munafik, kamu ni kafir, tidak. Jadi kena ikut Nabi dalam semua keadaan. Orang mukmin hendaklah menahan kemarahannya dan mengawal dirinya apabila dia marah dan kemarahan tidak menceroboh hak orang dan berlaku tidak adil. Maka sewajarnya dia memaafkan. Mana tidaklah kata di sini Nabi ni tak ulasa. Dah kawan ini nak kau dia dulu. Nabi tetap dengan adil dia. Nabi kata, kamu Zubair, ambil dulu bagi air kamu, sampai pada peringkat buku lali tu baru lepas kepada orang itu. Maksudnya orang itu dia berhak juga dapat. Jadi
marah kita pada orang tu tidaklah mencegah kita daripada berlaku adil. Jadi orang ni pun ada hak juga, seperti mana Zubair tu. Jadi tidaklah Nabi kata menafikan hak orang ni. Jadi kalau Nabi menafikan hak orang ni, setelah dia marah, berarti Nabi tidak adil. Nabi buat keputusan tu kerana kemarahan dia. Jadi orang ni tetap ada hak walaupun dia bantah Nabi. Cuma dia kena sabar, tunggu. Anjuran supaya berdamai untuk kebaikan bersama. Maksudnya kita kena faham lah. Hak kita setara mana, kita nak tuntut, jangan tuntut lebih daripada hak kita. Dan kita kena faham orang lain pun ada hak juga. Hakim hendaklah menyempurnakan hak setiap pihak yang bertelingkah merebut hak masing-masing jika dia tidak mendapati mereka mahu menerima perdamaian atau berpuas hati dengan apa yang dicadangkan. Jadi sebab itulah tadi hakim dia kena dengar dan kena tahu setakat mana orang itu berhak atas kemudahan ni. Yang keenam, celaan terhadap orang yang menolak keputusan hakim yang berlaku adil dalam menyelesaikan kes dan menghukumnya sesuai dengan kesalahannya. Maknanya sahabat Ansar ni kira-kira tercela lah. Kerana dia menolak keputusan hakim, yang mana hakim tu Nabi berlaku adil dan dia tidak setuju tu, maka menyebabkan perbuatan dia tu dicela. Kemudian hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Mana kira-kira hadis ni sepakat Imam 6. Imam yang 6 tu sepakat hadis ni. Jadi di bawah hadis ni ada beberapa kaedah boleh ambil selain daripada hal tersebut di sini, iaitu man sabaqa ila mubahin fahuwa aula bihi. Orang yang terlebih dahulu sampai kepada benda yang harus, maka dia lebih berhak. Macam kita kata kita mari sejid ni ada parking, tak. Jadi kita dulu siapa, kita lah berhak parking situ. Jadi kita tak siapa lagi yang kata kita pergi letak kong, dah. Dah. Kita bukan email, bukan penceramah, bukan tu dilak. Tiba-tiba kita pergi letak kong kita tu. Lepas tu orang pun mari. Tak boleh. Supaya kita tanda di masjid lah. Kita tanda tempat kita nak duduk. Tak boleh. Sebab itu adalah hak mubah. Semua orang berhak. Melainkan kita kata benda yang maklum dah dikhususkan. Parking email, parking penceramah. Tak boleh kita nak berebut tu sebab itu hak dia dah. Dia akui dah. Kita kata kalau email, kalau bila komak dalam bilik dah. Tiba-tiba dia nak masuk dalam sel, tak ada dah. Depan tu. Oh, dia duduk belakang kali. Naya dia. Sedangkan dia hak bayar, hak dia azad, iqamat, dia lah hak patut duduk belakang. Belakang email tu sah yang pertama. Jadi kita pun cadar tempat untuk dia. Sejadah. Jadi orang lain tak boleh nak rebut. Tak boleh nak rebut. Tapi kalau tempat lain, tempat yang mubah dia panggil, siapa-siapa pun boleh, maka dia dulu siapa dia lah berhak. Supaya kita tunggu parking parking mana-mana, kita tunggu dah. Nanti orang tutup. Tiba-tiba mari kahwin ni, serak. Potong. Tak boleh lah. Jadi sebab dalam ada ni, maknanya Zubair tu dia lebih dekat dengan air berbanding dengan sahabat ni, maka dia lebih dahulu berhak dapat. Kemudian orang yang dekat tadi dia tidak boleh memboloklah air tadi dengan sekat dia je. Maknanya air tu bila siapa lebih daripada hak dia perlu tu, hak buku lali, tiba-tiba dia sipai pula dalam tong. Dalam tong ko, dalam gapo ko, dalam takungan kolam dia ko, tak boleh. Dia kena belakang semua orang sekeliling tu dapat. Lebih tu pun boleh diambil. Wa akhir da'wana alhamdulillah.